Okey, selamat petang, salam perpaduan, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pengamal media. Saya tak dapat sebutkan semua, ramai saya nampak yang berada di dalam dalam bilik ini untuk menganjurkan ataupun mengadakan sesi press conference daripada Parti Bangsa Daerah Sarawak. Okey, jadi sebelum saya mulakan, saya sekali lagi mengucapkan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah memberi ruang dan peluang kepada Parti Bangsa Daerah Sarawak, calon PBDSP untuk bersama-sama menghebahkan tentang aspirasi, tentang agenda calon dan parti yang diwakili masing-masing. Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri sendiri juga. Okay. Saya Sawing Anak Kedih, iaitu calon Parti Bangsa Daerah Sarawak baru bagi DUN N76 Marudi. Saya adalah seorang pesara kerajaan sebagai guru besar jawatan raya saya dan telah bersara pada bulan Julai 2021. Okay. Jadi bagi saya menceburkan diri dalam bidang politik bukan politik ini perkara yang baru kepada kita. Politik ini apabila kita lahir, siapa yang lahir selepas 58 tahun ini memang melihat itu dia politik. Politik di mana rakyat diberi peluang untuk memilih calon-calon ataupun parti-parti politik bagi mewakili mereka sama ada di peringkat Dewan Undangan Negeri Sarawak ataupun di peringkat Parlimen. Jadi kita telah melalui semua perkara ini dalam kehidupan kita, terutama saya yang dilahirkan di kawasan luar bandar ni, memang banyaklah perkara-perkara politik yang berkaitan dengan kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kita orang Dayak. Sebab kita yang berada di kawasan-kawasan itu yang menghadapi beberapa persoalan ataupun isu-isu, terutamanya tentang isu prasarana, infrastruktur. Jadi bagi siapa yang pernah juga melalui ataupun bergerak ataupun berjalan ke kawasan di mana penduduk orang Dayak boleh merasakan bagaimana kehidupan mereka di sana. Sejak 58 tahun yang lalu, sejak kita telah melakukan pemilihan, sejak kita mula berparti-parti politik. Okey, bagi yang kedua, agenda Parti Bangsa Daerah Sarawak baru ni di kawasan saya, setelah saya teliti dan setelah saya melalui pemerhatian saya turun ke lapangan dan juga melalui info-info daripada bawahan ni. Jadi perkara ini memang dari dululah what we call is unfinished business. Every time during the election, semua perkara ini disebut-sebut juga. Tapi selepas election, perkara ini juga akan padam. Padam dengan sendirinya ataupun memang dipadamkan. Jadi agenda saya, kalau tadi nanti kita akan cakap tentang yang keseluruhan. Tapi untuk ini saya fokuskan. Yang pertama, isu yang sering menjadi bualan sehingga ke hari ini juga. Dan selepas pilihan raya nanti pun memang isu ini akan dibuat, iaitu tentang isu tanah NCR ataupun pemakai menua Pulau Galau, what they call our nenek moyang dulu. Jadi perkara ini telah berlarutan sehingga baru-baru ini tadi di kawasan saya ada satu perbicaraan kes tanah untuk kali keberapa pun saya tak tahu.
Jadi mereka juga telah mengalami apabila rayuan dia pun ke peringkat mahkamah yang lebih tinggi, pun mereka masih mengalami perkara yang sama. Saya telah pergi ke kawasan itu sehingga kawasan Rumah Panjang juga bukan tanah mereka, sebab tidak ada lot yang di situ. Jadi bila-bila masa mereka ini juga boleh terkeluar, sebab tak ada grant title. Sebab apabila telah dibuat PL, dia perimeter survey, apa yang di dalam itu bukan hak milik orang itu lagi. Jadi ini yang saya sangat sedih lah. Sedangkan berpuluh-puluh tahun, sebelum 58 tahun masa British dulu pun, masa pemerintah yang sebelum ini, penjajahan, itu memang diduduki. Tapi kenapa isu ini telah sampai ke peringkat di mana kita sendiri menjadi pemerintah, kita sendiri juga menganiaya rakyat kita. Rakyat kita telah menjadi pendatang di kawasan sendiri. Yang ini menyukarkan kehidupan mereka, terutama dalam keadaan-keadaan ekonomi yang tidak menentu, jika mereka tak ada tanah. Sebab tanah itu adalah kehidupan bagi orang Dayak. Tidak hidup kalau tak ada tanah. Okay? Jadi isu itu, jadi sekiranya kita diberi peluang, kita akan sedaya upaya untuk bekerjasama dengan jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi yang terlibat dengan isu tanah ini, supaya benda ini tidak menjadi barah sehingga yang ke zaman-zaman akan datang nanti. Okey. Jadi yang kita selalu dengar ini, tanah disukat dengan Seksyen 6 ke Seksyen 18. Perkara ini telah menjadi bualan ramai. Bukan saja orang yang terlibat terkesan daripada seksyen itu, yang orang awam pun apabila dia melihat kes ini berlaku sehingga ke mahkamah, telah menjadi satu ketidaktentuan lah untuk rakyat. Sebab kanun-kanun tanah ni sepatutnya dibuat dalam undang-undang, mesti memberi kepentingan kepada pemilik tanah, bukan kepada pihak lain, ketiga, keempat dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat Sarawak Land Code ni yang dibuat, kebanyakannya memang tidak menguntungkan tuan punya tanah. Sebab itu apabila dibawa ke peringkat-peringkat yang tinggi, ke mahkamah, memang keputusan tidak memberi pihak kepada tuan punya tanah. Sebab apa? Sebab ia telah termaktub, tertulis, gazetted in the Sarawak Land Code. Kemana saja dibawa pun memang akan kalah tuan punya tanah kalau itu bukan, tidak ada akta itu tidak mengambil kira kepada tuan punya tanah. Jadi saya menyerulah, sekiranya orang Dayak ni betul-betul nak memperjuangkan tanah mereka, mereka perlulah mengubah mindset dan berilah peluang kepada parti politik yang betul-betul ataupun calon betul-betul nak memperjuangkan ini. Sebab kalau Don Rudi, saya lahir di sana, sekolah di sana, sehingga saya sekolah ke peringkat tinggi jadi seorang guru, memang tak pernah diwakili oleh calon pembangkang. 58 tahun saya kenal dari sejak saya lahir 1965. Tapi kenapa juga benda ni tidak diselesaikan, sedangkan kerajaan itu juga yang menjadi kerajaan. Sebab ada yang mengatakan, kalau contoh, kalau Don Marudi mengundi pemangkang, perkara ini tidak diselesaikan. Tapi selama ini bukan pemangkang juga yang menang. Tapi kenapa tidak diselesaikan? Itu yang menjadi tanda tanya lah. Saya sebagai generasi yang mungkin kedua, ketiga selepas nenek moyang saya dulu, perkara ini berlaku juga di kawasan saya, kampung saya dan sebagainya. Itu tentang isu tanah. Isu yang kedua yang kita nak bangkitkan juga, kita nak bawa dalam Parti Bangsa Dayak Sarawak baru ni, tentang isu prasarana asas. Itu saya katakan 58 tahun tidak pernah Don Marudi ini dipegang oleh parti politik pembangkang. Kenapa isu basic infrastructure ni tidak habis-habis? Tidak habis-habis dilakukan seterusnya. 3 perkara, jalan raya 1,
Maksud saya jalan raya yang betul lah, yang berturap lah, yang memberi keselesaan kepada penduduk di luar bandar, pedalaman. Okey, kedua, bekalan elektrik 24 jam. Ini juga menjadi tuntutan rakyat. Kalau kita lihat zaman sekarang, orang perlukan capaian internet dan sebagainya, untuk kemudahan-kemudahan harian mereka. Tanpa bekalan elektrik 24 jam, macam mana penduduk luar bandar ni dapat merapatkan jurang dengan penduduk yang di bandar? Jadi satu juga kalau kita lihat, sebab saya sebagai seorang pendidik dan juga pengurus sekolah, betul, pentadbir, mengajar dan mentadbir di sekolah luar bandar di mana capaian internet ini tidak memuaskan. Apabila PKP ni, sekolah ditutup, kita mengadakan PDPR dari rumah bersama pelajar dari rumah ibu bapa. Saya lihat ini bukan orang sebut, saya sendiri duduk di dalam keadaan macam itu. Cikgu-cikgu saya pun terkesan daripada ini. Jadi ibu bapa pun, mereka pun tak tahulah apa nak sebut lagi. Ada yang ada yang tidak ada. Jadi benda macam ni juga boleh menjejaskan pendidikan juga. Kalau benda ini tidak diselesaikan. Okay, saya haraplah benda ini boleh diselesaikan untuk masa akan datang. Okay? Jadi ketiga, tentang bekalan air terawat. Kalau Dun Marudi, air yang dipam dari Sungai Bakong itu boleh dibawa ke Miri atau kawasan lain, tapi mereka yang tinggal di Dun Marudi tak ada air terawat. Adakah ini adil untuk penduduk di kawasan Marudi? Sedangkan air itu dari Sungai Bakong Marudi. Ini juga satu. Jadi kenapalah benda ni dibuat? Adakah ia tidak disengajakan ataupun disengajakan? Jadi pembangun tiga perkara ini sangat penting. Dan ada juga sekolah-sekolah, ada sekolah asrama dan sekolah sebagainya, perlu menggunakan air hujan, tadahan air hujan. Bagaimana mereka dan guru-guru kerani yang tinggal di sana kalau musim kemarau, pasalah dengan air sungai yang keruh? Ini juga salah satu perkara yang Parti dan Bangsa Rakyat Sarawak ambil berat. Sebab itu saya setuju dengan Presiden, kita bukan resis. Kita nak hak kita itu diberi sama rata dengan hak kaum-kaum lain. Saya tidak menyalahkan kaum-kaum Cina, Melayu, India dan sebagainya, sebab mereka ada wakil mereka yang bercakap tentang perkara ini. Jadi untuk kaum Dayak, sebab itu Parti Bangsa Dayak Sarawak ini kita tubuhkan untuk membantu masyarakat kita dan tidak menganiaya juga masyarakat lain yang ada di dalam kawasan Marudi. Contohnya ada kaum Cina, kaum Melayu di kawasan saya. Sebab kalau pembangunan itu dibuat ke kawasan Dayak, sebab ada kampung orang Melayu juga di sana. Ada pekan orang Cina juga di sana. Jadi kalau orang kata dengan nama Parti Bangsa Dayak Sarawak tu dia resis sebagai memperjuangkan kepentingan Dayak, dia memang tahu kita memperjuangkan apa yang hak kita itu harus dikembalikan. Saya kata tadi hak tanah contohnya. Sebab itu orang Dayak sudah bertahun-tahun di sana. Sebelum lagi pembentukan Malaysia dan sebagainya. Tapi kenapa hak itu diambil dari mereka? Jadi ini yang kita sebut. Kalau saya pun pernah, saya kata saya pun ramai kawan orang Melayu, orang Cina, saya tak kira bangsa di kawasan saya atau kawasan lain. Saya tidak beranggapan saya ni untuk kepentingan Dayak saja. Okay? Kita tidak mengambil hak orang lain. Hak kita itu yang kita nak. Sebab sudah sekian lama kita telah benda-benda ini. Bukan lagi tidak diberi hak kita dia kena ambil. Itu yang menyebabkan macam mana perkara ini berlaku di kawasan-kawasan kita. Kalau kita lihat Parti Dayak tidak menghantar calon di kawasan yang bukan majoriti Dayak. Sebab kita nak membantu Dayak di kawasan yang majoriti Dayak. Macam di Marudi, sebab saya bermain dengan data, saya banyak data saya kutip. Satu kajian saya juga tentang poverty di kawasan saya nanti akan keluar. Jadi jumlah penduduk, jumlah kampung rumah panjang di daerah Beluru, sebab daerah Beluru yang besar dan ada juga di bawah daerah
merudi yang di dalam DUN N75 atau 76 merudi. Jadi apabila kita lihat kan, kalau kita lihat untuk di daerah ni DUN merudi ramai penduduk di sini. Okey. Daerah Beluru, kampung dan juga rumah panjang, 219 rumah panjang dan kampung. Okey. Dan juga ada juga kampung tu termasuk dalam daerah bidang kuasa daerah Marudi, tetapi dia mengundi di DUN Marudi. Lebih kurang 30 macam tu. Okey. Jumlah pintu keluarga 5,782 keluarga di daerah Beluru. Okey. Jumlah penduduk 38,282 orang di daerah Beluru. Okey. Jadi kalau 38,000 lebih ini, kita tidak memberi mereka sesuatu keselesaan pembangunan mereka, bagaimana yang orang ni, generasi akan datang ni? Bagaimana kita selalu mewar-warkan kita nak pelapis-pelapis kita, modal insan kita untuk melakukan menjadi pemimpin negeri dan negara kita. Kalau mereka ni semakin lama semakin jarak dia tertinggal. Jadi ini yang saya kena kerja usahakan, bukan saja masa kempen pilihan raya ini. Selepas ini saya memang akan terus pergi turun padang. Saya nak buat kajian-kajian ini dan kajian yang lain saya sedang buat sekarang. Okey. Jumlah pemilih ataupun pengundi setakat ini 16,477 bagi N76 merudi. Dan apabila saya tengok tu, sebab itu saya menawarkan diri untuk stand di Marudi. Kalau lihat pemilih kaum Iban 10,000 lebih daripada 16,000. Okey. Jadi kita, sebab itu saya berani menerima cabaran daripada Presiden untuk menawarkan diri sebagai calon di sana. Sebab saya tengok daripada data-data ini yang saya harus bantu. Saya harus bantu bukan saja masa pilihan raya ini nanti. Ini pilihan raya ni dia cuma semusim. Sebenarnya usaha yang berterusan adalah selepas pilihan raya. Bukan saja kepada saya, sesiapa saja yang menjadi wakil rakyat di kawasan itu harus bekerja keras. Jangan seperti 58 tahun yang lampau. Saya tak nak dengar kita kata cakap-cakap selepas pilihan raya ni nanti ada isu ni timbul semula. Jadi saya berharap perkara ini boleh kita lakukan melalui Parti Bangsa Rakyat Sarawak. Sebab kita mengamalkan prinsip no fear, no favor. Kita tak nak benda ini hide under the carpet. Sebab itu saya beritahu kepada pemimpin di rumah panjang, tuan rumah dulu, kalau benda tu tak ada, jangan sebut ada. Jangan isi borang tidak ada, letak ada. Jalan raya sudah turap, ada. Suruh orang lain isi. Tuan rumah kena kerja benda macam ni. Kalau ada kajian bancian penduduk, bancian pembangunan macam ini. Sebab itu, akhirnya nanti mereka menyalahkan wakil rakyat. Sebab data yang diberikan adalah data yang palsu. Wakil rakyat dia tak turun padang, dia tanya-tanya macam tu. Pemimpin masyarakat dia malu kuasaan tidak membangun, letak ada semua benda ni. Jadi ini kena kita jujur, kita kena ikhlas berjuang. Saya kata bukan saja kalau saya pemimpin saya ikhlas, di bawah sehingga di padang tu kena ikhlas juga bersama-sama dengan pemimpin. Bukan kalau saya ikhlas, ada pemimpin di akar umbi itu, tua kampung sebagainya, dia tak ikhlas, benda ni tak akan berlaku. Sebab itu kerjasama ni perlu. Jadi sebagai calon Parti Bangsa Rakyat Sarawak, saya kata dari tadi, kita bukan resis, kita bukan menganiaya ataupun mengambil hak bangsa-bangsa lain. Sebab di kawasan saya pun memang ada juga rakan, sahabat, ada juga yang kahwin campuran dengan kaum-kaum lain di situ. Tetapi kita menggunakan landasan Parti Bangsa Rakyat Sarawak ini sebab kita melihat majoriti kaum Dayak ni yang masih ketinggalan, supaya mereka sama-sama menikmati, mengecapi pembangunan yang ada, apa yang ada di negara kita.
Jadi itu tentang prasarana. Jadi saya tak sentuh juga tentang rumah panjang, sebab ada rumah panjang yang memang dibuat bagus-bagus tu, bangunan bagus-bagus. Cuma saya sebut juga tentang, kalau kita lihat dulu isu sekolah daif ni di peringkat nasional pun benda ni berlaku. Sehingga bajet-bajet dan sebagainya kita telah dikeluarkan untuk membantu sekolah-sekolah daif. Kalau dilihat di Sarawak pada kajian yang dulu, di kawasan luar bandar lah banyak sekolah daif. Di situlah juga kaum Dayak berada, di sekolah-sekolah yang daif tu. Jadi sebab itu saya juga sebagai seorang bekas pendidik, seorang bekas tarikh sekolah, saya memahami benda ini dan saya akan fokus juga sebab pendidikan yang berkualiti adalah asasnya daripada prasarana dan fasilitis yang mencukupi, yang boleh diguna pakai bukan untuk murid, tenaga pengajar, staf-staf pendidikan di sekolah-sekolah macam tu perlu menggunakan fasilitis ini untuk bagi kecemerlangan pendidikan di sekolah luar bandar. Bukan kata pencapaian akademik luar bandar tak bagus kerana IQ dan sebagainya. That is not the reason. The comparison of the result between the urban and the suburban or the luar bandar or the interior. Just because of this issue, we don't have, for example, this 2 years COVID-19 issue. This thing more or less, not say less or more, I said less or more affected the education activities in this area. That's why we emphasize kita memang berfokus juga benda ini nanti apabila kita keluar. Okay, saya dah kata dengan mereka di bawah sana, okay, saya kalah atau menang pun, I will go to see the head of the department to monitor, to have data, because saya punya prinsip, saya suka bercakap tentang data. Saya mau tengok data itu, so that from that data we can do something, not just a hearsay, not just a rhetoric. That's why saya memang banyak untuk ambil data dalam masa yang terdekat untuk perkara ini. Jadi yang seterusnya dalam agenda saya ini, kemudahan ekonomi. Saya sangat sedih lah apabila di luar bandar rumah panjang yang panjangnya 30-40, apabila tinggal yang orang yang tidak yang warga emas. Jadi kenapa apabila kita buat soalan kenapa ramai hijrah keluar ke bandar dan mencari rezeki dan sebagainya? Kerana kurangnya aktiviti ekonomi. Kalau kita sebutlah di Dun Marudi, dulu aktiviti pembalakan banyak. Okey. Syarikat pembalakan dia ambil balak sebagainya, memang dia bertumpu. Tapi sekarang pembalakan dah tak ada. Muncul pula aktiviti peladangan sawit. Tetapi peladangan sawit ini ada yang dibuka oleh syarikat dan juga oleh individu sebagai smallholders mereka ni. Yang smallholders ni ibu bapa yang sudah tua, sebab untuk mengerjakan ladang sawit ni makin hari makin dia tua, tapi anak-anak muda sudah meninggalkan ni. Walaupun harga sawit sekarang saya dengar dia 1 tan 1,000 lebih kan. Jadi siapa yang akan mengerjakannya? Jadi aktiviti yang saya nak bawa juga, iaitu mewujudkan satu produk ekonomi desa. Kalau saya lihat di Beluru tu, saya pernah mengajar di sana tahun 1985-86 di tebingan Sungai Bakong. Dulu tongkang bawa kayu-kayu balak. Tiap pagi tengok malam macam ni. Saya tinggal di kuartus sana. Saya guru sandaran pada masa itu 2 tahun. Jadi selepas tak ada lagi aktiviti itu, Sungai Bakong menjadi sunyi. Dipenuhi dengan yang buaya-buaya sekarang saya dengar. Saya pun pernah tengok apabila pergi sana dulu, tengok ada buaya di seberang sana berjemur. Siapa yang berani? Jadi kalau kita buat eko pelancongan tebingan Sungai Bakong tu,
kalau saya pernah melawat ke Melaka, yang mereka buat ada cruise tu, pelancong akan pergi dan sebagainya, tebingan sungai, ada aktiviti buat jualan-jualan dan sebagainya, hasil produk-produk tu, pelancong akan datang. Jangan biarkan tebingan sungai itu ataupun sungai bakau untuk menjadi tempat the crocodile breeding place. Jadi memanglah takut. Sebab kalau dia ada benda tu, buaya tak akan di sana. Dulu masa banyak tongkang sebagainya, tak ada buaya. Sekarang buaya ada banyak sana. Jadi ikut pelancongan ni mesti ada. Ini dalam plan lah. Saya pernah juga bercakap dengan salah seorang YB itu semasa saya bersama-sama beliau. Kita akan buat satu blueprint lah untuk jangka panjang. Sebab daerah Peluru dulu sub-district. Sekarang beberapa tahun ni sudah jadi distrik. Takkan dia bila sudah menjadi daerah tu dia masih macam sub-district. Pejabat-pejabat dia menempatkan staf-staf jabatan-jabatan agensi kerajaan tidak mencukupi. Jadi benda ini perlu ada yang bagi penduduk di luar bandar. Jadi